لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Dan ada pun taat yang batin situ. Betul. Dan ada pun taat yang batin dalam urusan rohani atau urusan qalbi, hati. Iaitu terlebih besar pahalanya daripada taat yang zahir. Taat yang zahir, anggota zahir kita lah, dua. Sembahyang tadi, diam, rokok, tidak, sujud. Adapun batin, khusyuk, ya, kepada hadrat Allah Ta'ala. Hudur hati dengan Tuhan, muraqabah dia, musyahadah dia dengan Tuhan. Itu tinggi, itu lebih tinggi. Sebab ibadat yang zahir dia terikat dengan ibadat yang batin. Kita buat ibadat zahir banyak mana sembahyang 1000 rakaat, dia terikat dengan batin. Apa dia? Al-ikhlas. Contoh dia. Ya, kalau tak ada ikhlas, 1000 rakaat pun kosong, apa saja. Tak diterima oleh Allah SWT. Ya, kalau tidak ada ikhlas saja, habis. Ikhlas ruhul ibadah, yang merupakan ruh bagi ibadat sendiri. Seperti kata Al-Ustaz A'zam, Ustazul A'zam Maulana As-Sayyid Abdul Rahman Saqaf, Qaddasallahu ruha, uqiyatan min a'malil batini khairun min kintarin min a'maliz zahir. Wa zalika mislu sabr wal ridha wal zuhdu wat tawakkul wa hubbul liqa'illahi ta'ala. Dan satu augia, iaitu satu kati kalau kita lah, daripada amal yang batin tu terlebih baik daripada sebahtera daripada amal yang zahir. Sekapal dengan zahir, tapi dia tak ada batin, kosong. Ya. Dia kalau semayang pun apa? Kosong, tonggang-tonggi. Dalam kosong tak ada apa. Hati dia tak ada hudur kepada Ta'ala. Yang angkat takbir kosong, yang melayang tempat lain. Ya. Atau sembahyang itu maknanya akan diangkat dan akan disepuk di muka Tuhan di balik. Itu kita dalam kita awal. Kita Muniatul Mustaqim, dia tahu. Orang sembahyang dia tak ada khusyuk ni, sembahyang dia akan diangkat, tiba di atas, dibungkus macam kain buruk, disepuk ke muka Tuhan. Orang yang sembahyang tak menghadap Tuhan, Tuhan itu biadab dengan Tuhan. Wa aqimis salat li zikri. Itu ayat Quran sebut. Allah Ta'ala sebut, wa aqimis salat, dirikan kamu sembahyang untuk apa? Di zikri, berhadap hati kamu ke hadirat Allah Ta'ala. Itu tujuan sembahyang. Kalau itu sembahyang tak ada hudur hati ke hadirat Tuhan, bermakna sembahyang itu ada masalah. Ya, sembahyang ni belum jadi lagi, kita sangkau rangka je, tengkorak ni isi tak ada kosong. Sebab kita kena banyak apa, mengambil perhatian benda itu. Mohon kepada Allah Ta'ala supaya apa, dikurniakan kita akan segala bentuk pengisian sembahyang itu. Tazallulnya, ya, terfaham, kemudian tazallul, hina diri, ya, udur hati dengan Tuhan. Itu semua pengisian-pengisian yang perlu diisi dalam sembahyang tadi. Habis-habis pun tidak, kita isilah sembahyang kita dalam bentuk rayuan dan doa. Kita angkat dia takbir, terus melayu, ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang jauh, yang banyak dosa ni, agar dapat khusyuk menghadap Engkau dalam sembahyang ini. Ya, sentiasa hati itu, minta bantulah ya Allah, bantu, jangan putus. Ya, dalam bentuk munajat, minta.
Dan demikian itu seperti misalnya amal batin, as-sabr, sabar, ar-ridha. Itu dia. Seperti sabar, ridha, zuhud, tawakkul, hubbul liqa illah, kasih sangat rindu nak bertemu dengan Allah Taala. Itu kasih akan berdapat akan Allah, ini kasih akan mati dan dengan dia dapat bertemu dengan Allah. Sama ada mati zahir atau mati batin. Mati zahir biasa itulah. Kalau mati batin kita matikan roh, kita punya nafsu, matikan pandangan pada makhluk, barulah akan hidup rohani di menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Maulana As-Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus kata sallallahu sirra zarratun min a'malil qulubi khairun min amsalil jibali min a'malil jawarih. Satu semut, satu zarrah. 60 semut menjadi buah misal di semut. Maknanya zarratun ni satu zarrah, zarrah ni panggil jawhal fardi. Benda yang tak boleh nak belah bagi, paling kecil. Kalau semut tu boleh belah lagi kan. Paling halus itu dipanggil zarrah. Paling kecil. Tapi dia ni min amalil qulub, daripada amalan batin dalam. Harga dia tu khairun min anthali jibali. Lebih besar, lebih baik, lebih hebat daripada segunung-gunung, sebesar-besar gunung. Min amali jawarih, daripada amal luar yang tak ada dalam. Kosong kan. Binatang kalau kita hadiah kat orang, dia tak ada nyawa, panggil apa kan? Bangkai. Kita bagi orang bangkai, ngamuk. Kalau kita lagi bangkai yang bagi aku lagi marah. Itulah kita menghadap Tuhan, macam kita letakkan bangkai bila hati kita tak menghadap. Kosong. Bermain-main diri. Sembahyang pun tanpa bermain. Sebab menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala besar. Tidak segala pahala malaikat sembahyang besar semua diberikan kepada orang sembahyang. Besar begitu punya pada malaikat. Allah. Satu semut mana satu zarah yang kecil daripada amal yang dalam hati itu, iaitu terlebih baik, khair, terlebih baik daripada seumpama gunung, daripada amal anggota yang zahir, yang ini tak ada batin, kosong. Ya. Dan seperti firman Allah Taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Biasanya disempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar itu, akan pahala mereka itu dengan tiada dapat dikira-kira akan banyak. Itu orang yang sabar. Sabar dia mengerjakan apa? Ibadat. Sabar dia meninggalkan akan maksiat ataupun sabar indal masaib. Itu makna sabar. Mana habsul qalb ala hukmir rabb. Sabar itu makna apa? Habsul qalbi, kita menahan hati kita. Ala hukmir rabbi, atas hukum dan keputusan Allah. Ya, pemberi keputusan kita kenapa? Sakit, demam, bada, masaib, macam-macam lah kan. Dia dah hab, dia tahan. Tak ada kata apa. Tengok air muka dia pun tak ada, dia selamba, tenang, dia sabar tahan. Ya. Jadi fasabrul am habsul qalb anil masyaqqati ta'ah. Sabar orang awam dia menahan daripada masyaqqah taat. Ibadat ni kan, bangun malam, zikir, baca Quran, semua berat. Nafsu tak nak, terlawan, sabar. Sebentar dia sabar, kalau sangat. Ya. Dapat syurga, nikmat besar di sana selama-lama. Kita sabar tak sampai 1/8 hari akhirat. Al-fasnatim mimma ta'udun. Satu hari maknanya akhirat 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia tu baru sama satu hari akhirat. Mana ada orang hidup setengah hari akhirat? 500 tahun? Tak ada. Suku 250 tahun? Tak ada juga. 1/8 125 tahun pun tak ada juga. Mana sikit sangat, sabar sekejap je, pum, berjaya dia, nikmat selama-lama dia dapat. Tu orang cerdik. Sebab tu dalam hadis Nabi letak orang cerdik ni orang yang memilih jalan sana. Ya. Ati' rabbak abna Adam, hai anak Adam, ati' rabbak, sila berikan ketaatan kepada Tuhan kamu.
daripada Allah Ta'ala. Fatusamma aqilan, dinamakan kamu orang yang cerdik dan berakal. Wala ta'sihi, jangan cuba kamu derhaka akan Allah Ta'ala. Fatusamma jahilan, maka kamu dinamakan orang yang jahil. Jadi ukuran manusia tu bijak ataupun sebaliknya diukur atas ketaatan. Dia taat, dia cerdik. Sebab dia memilih kedudukan di sana biar selesa, biar selamat, ya, tidak terazab. Itu sabar orang peringkat awam. Habsul qalbi ala masyaq, masyaqati ta'ah. Adapun sabar orang yang khawas, habsun nafs ala riyadat wal mujahadat, wartikabul ahwal bis suluk ya tariqil ahwal. Sabar orang peringkat atas ni. Yang kedua, lapis orang khawas, dia sabar dari riyadah, mujahadah, nafsu dia. Ya. Lawan, dia tak nak lawan insya-Allah. Sampailah dia naik lagi peringkat. Serta dia murakabah hati dia, dawamul khudur. Yang melatih supaya hati dia sentiasa hadir ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sabar orang khawasul khawas di peringkat ruh. Khas di habsul ruh wasir fi hadratil musyahadah. Wal muayanah. Maknanya dia masuk dalam maka musyahadah, muayanah dengan Allah. Ada dawamin nazar, sentiasa dikekal rakabah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara apa? Makna sabar, peringkat-peringkat. Habis. Kemudian az-zuhdu itu di antara semua sifat dalaman yang tinggi, tuan-tuan. Apa makna zuhud? Tumpul hati dengan makhluk. Maka ditafsirkan ulama zuhud dia di antara ni ialah khulwul qalbi min at-ta'alluq bi ghairi rabb. Hati dia apa? Kosong daripada bergantung dengan makhluk. Ya, sentiasa dengan Allah. Itu zuhud sebenar. Zuhud batin mungkin. Jadi bagikan tiga zuhud. Ya. Az-zuhdul am tarku ma fadla 'ala al-hajat. Dia meninggalkan benda yang lebih 'ala al-hajah fi kulli syai'. Semua dia ambil sedang dia. Dia tak berlebih-lebih. Itu zuhud peringkat awam. Adapun zuhud peringkat khas, ya tarku ma yashghulu anit taqarrub ila Allah Ta'ala. Dia meninggalkan segala benda yang mengganggu untuk dia pergi ke Tuhan. Ini semua ganggu lawan dan tenang dia buang. Itu yang kedua. Dan zuhud paling tinggi zuhud khawasul khawas. Khasatul khassah dia. Apa dia? Tarkun nazar ila ma siwallah bi jamil awqat. Dia meninggalkan hati dia memandang selain daripada Ta'ala. Setiap waktu sentiasa hati dia hudur ma Allah. Ya, sentiasa berhadap ke hadirat Allah Ta'ala. Itu zuhud paling tinggi. Zuhud paling tinggi apa? Ma fi qalbi wa ilmu. Itu zuhud paling tinggi. Tapi kita sebut belum duduk lagi. Kalau duduk dah jadi wali kan. Kalau duduk tarak tu jadi wali dah. Tapi dia buka kompang ni, hasbi rabbi. Orang suka kan. Tanya apa makna hasbi rabbi jalla ma fi qalbi? Dah tak tahu. Hasbi cukup bagiku, rabbi. Mana hatiku cukup dengan Allah je. Dia tak berasa nak bergantung dengan makhluk, dengan duit, dengan pangkat, dengan jawatan, dengan sedang. Itu semua tak ada, tak masuk dalam kepala dia. Ma fi qalbi ghairu. Tak ada dalam batin hatiku melainkan Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Dalam batin hati dia sentiasa memandang kebesaran, keagungan, kehebatan Tuhan. Bukan mana Tuhan duduk dalam hati dia. Tuhan tak bertempat, dia tak mengambil tempat, tak berhajat kepada tempat dan tidak dikawal oleh masjid. Segala sifat yang layak bagi makhluk, wallahu mukhalifun bizalik. Segala sifat yang layak dipakai oleh makhluk. Apa sifat makhluk? Masa, tempat, arah, itu semua sifat makhluk. Maka Allah Ta'ala mukhalafah. Itu dengan dia. Itu ringkas dia. Dia zuhud yang paling tinggi apa? Ialah meninggalkan nazar ila ma siwallah. Selain daripada Allah Ta'ala.
fi jami'il awqat, pada semua waktu tuan. Waktu tu naik nafas dia zikir latih Allah, Allah, Allah sampai dia dapat kelazatan dan cupaan. Allahumma ja'alna min. Habis. Dan dia kena sabar itu setengah daripada amal yang batin. Kesalahan amal yang zahir, maka itu dapat dikira-kira akan pahalanya. Kan? Kita beri RM10 digandakan, dapat. Kita pergi pakai miskin ataupun orang berhajat, sedekah, boleh kira pahala. Ada pun sabar tak dihisap. Tuhan saja tahu. Lagi tinggi sabar, lagi tinggi dia punya pahala lagi besar. Lepas ni ada khilaf ulama mengatakan puasa dengan sembahyang ni afdal puasa. Puasa dia ke? Sebab apa dikira sudut? Maknanya tidak ada puasa malam puasa melainkan balasannya aku dengan aku. Tuhan dia tahu. Ada sudut ni. Tapi muktamad sembahyang terlebihlah. Sebab farduan sembahyang ya Nabi diangkat ke atas. Itu boleh ambil. Sebab sembahyang silatul bainal abdi wa rabbih. Hubungan antara hamba dia dengan Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, jazbatun min jazabatil haqq tuwazinu amal thaqalain. Jazbatun, satu jazbah, tarikan. Ya. Allah Ta'ala tarik je hati seorang tu, pak je habis. Dia tak nampak lagi yang lain. Lazat lagi dengan Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Cari tuan-tuan sebelum kita padam, tu padam. Sebelum kita padam, malaikat maut sampai, cari, minta Allah Ta'ala tarik. Ya, kalau tidak selama ni siapa tarik? Nafsu tarik kita. Pagi, petang, siang, malam, sana pergi. Nak buat, siapa kontrol? Nafsu. Makan, siapa kontrol? Nafsu. Ya, para awliya tidak. Dia makan semua dengan dimandang af'al Tuhan dia. Lain kan. Dia bergerak tangan, dia rasa dari Allah Ta'ala. Dia suap nasi, dia rasa dari Allah Ta'ala. Dia berjalan, dia gerak dari Allah Ta'ala. Ya, rasa tu. Tahu, semua dah tahu. Siapa gerak kita? Allah. Ya, semua kita tahu. Tapi rasa kita rasa kita. Itu nak buang. Nak buang la ilaha illallah. Potong. Tiada sifat ketuhanan melainkan Ta'ala. Tuhan, sifat dia dia mengawal segala, bukan kita. Pada hakikat dia. Ya. Benda yang tak nampak mengawal benda nampak. Dan tanya benda tak nampak dengan nampak mana kuat? Kuat benda tak nampak. Ya. Benda tak nampak mengawal. Contoh, tonton tengok api. Kan? Siapa yang kontrol? Karen nampak? Tak nampak karen. Kipas bergerak, kalau karen boleh kot dia macam habis semua, aircon habis melupu gitu. Aircon berpusing, kipas berpusing, lampu menyala, semua tu dikawal oleh satu benda yang tak nampak. Elektrik bukan nampak. Kalau kata elektrik nampak tak nampak, tak ada, nak pergi pegang kabel nak tahu. Lagi apa yang dekat dengan kita? Roh. Jasad kita ni boleh bercakap, boleh jalan semua sebab apa? Roh. Bila roh keluar je habis. Dah, tunggu dia mandi, kapan sumbat dan yang lahat dia. Sangkau yang kita jaga kan, 20 tahap dia pada yang lahat dia. Roh tu, roh nampak, tak nampak. Ya, yang tak nampak, kontrol yang nampak. Ya. Kalau kita pergi tengok pedang kan, ada rodak main kapal terbang. Dia kontrol kat sini, kan nampak pun. Kapal terbang tu dia main, jum. Kalau Singapura lagi, kapal selam dia pakai kontrol ke atas, tak ada pemandu pun. Dia pakai kontrol ni kan. Kita punya kapal selam menyelam tak naik-naik. Dia kontrol daripada atas, canggih tak canggih. Nak ceritakan tadi yang kontrol tu tak nampak. Ya. Kita punya remote kontrol kereta kan. Tekan kat dia punya lock. Kan? Ada nampak ke alaqah ni? Dia punya kontak, nampak? Ada macam kayu jongkit ada, tak nampak. Tekan sini tok sana bunyi. Nampak? Tak nampak. Itulah maknanya. Tergenung balik fa'tabiru ya ulil albab. Sila perhati wahai orang yang berakal, betapa Tuhan tunjukkan depan kita kejadian zahir ni pun dah cukup dah. Ya, mana tak nampak. Dia digerakkan benda tu tak nampak. Benda lain yang mengontrol tak nampak. Hubungan daripada zahir tak nampak. Itu makhluk sama makhluk. Apatah lagi Allah SWT. Ya, Allahu yudabbirus samawati wal. Tuhan yang mentadbir seluruh. Siapa yang nampak
terasa dengan zauq rasa dia gerak dari Allah, maka teranglah mata hati dia. Ya, bersinarlah nur makrifat dia. Tapi kita tak nampak, dia nampak dia je. Kacau. Tu kena titik lagi hati tu. Jangan main hati dah gelap. Dia kena titik dengan zikirnya. Biar dia terang balik. Ya, sehingga dia bergerak, dia rasa semua dari Allah Ta'ala. Satu. Jadi dapat tu daripada apa? Jazbah. Sebab Quran sebut, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Tuhan menarik akan orang yang ia kendaki. Dan tarikan Tuhan berlaku, dia jazbah kan. Syaitan pun terpelanting, nafsu pun terhumban. Kalau ada jazbah daripada Tuhan, dia tarik. Maka jazbah ni satu tarikan. Sama ada dia tarik sebelum suluk, atau dia tarik selepas suluk. Dia suluk, Tuhan tarik rohani ni. Atau belum suluk, Tuhan tarik. Boleh. Contoh ni tukang sihir Fir'aun. Calang-calang tukang sihir Fir'aun punya dahsyat, punya marah ke Nabi Musa AS. Ya. Maka Fir'aun pilih yang kau-kau ni, taiko-taiko besar, dia ambil tepi jalan tu. Ya. Dia punya apa? Taiko-taiko besar tu. Dia demand pula. Beri jawatan apa dengan syarat kau boleh kalahkan Nabi Musa ni. Kau boleh kalahkan Musa pun kau nak je. Dia pun dah setuju. Kan? Bila berdepan Nabi Musa tongkat telan Nabi semua. Tak sempat jumpa Fir'aun dah. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Tonggeng sujud semua. Fir'aun betul beranjat, kau beriman, kau tak minta izin permit dengan aku lagi. Tak ada permit. Aku cencang lah dia kata. Pagi dia beriman, petang dia syahid tu, habis. Padahal dia orang cukup hebat tu. Dia memang beria-ria memang. Ya, nak kalahkan Nabi Musa ni. Punya geram dengan Nabi Musa. Bila Tuhan terik je habis terus. Terbalik 360 darjah terus. Baru dia beriman. Kena ugut dengan Fir'aun pun apa dia tak hafik. Dia nampak Fir'aun kecil. Ya, Fir'aun punya jahat dia nampak halus. Kencan dengan nak cencang. Uqati'anna wala usalliban. Aku palang kau atas batang kayu. Ya, buat dia kata. Terus syahid perjalanan Tuhan. Kan? Tak sampai 2 hari dia berjuang. Tak sampai setahun. Pagi ya, petang syahid terus. Sebab apa tu? Ni jazbah, tarikan. Lepas tu kita minta Allah Ta'ala tarik. Jangan kita perasan kita tarik nafsu kita tak ada apa. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya, hakikat dia. Bangun malam minta, Allahumma ja'alni minal muradin, contoh dia. Itu doa Sidi Ibrahim Ar-Rasyidi. Ya Allah, jadikan aku orang murad. Murid yang mendaki. Kalau murad yang dikendaki. Yang dikendaki lagi hebat. Dia dikendaki oleh Allah. Tuan tarik. Ya, kalau kita nak tapi Tuhan tak nak kita lagi, tak dapat. Minta jadi orang yang dikendaki, muradin. Tarikan itu dipanggil apa? Jazbah, satu sentapan tarikan. Maka harga dia jazbatun min jazabatil haq tuwazinu amal tsaqalain. Satu jazbah di beberapa tarikan hak tadi menyamai akan amal ibadat segala jin dan manusia. Dia beramal banyak kan, tapi tak ada tarikan ke Tuhan. Banyak. Semua jin manusia kita kumpul ni banyak amal zahir bukan yang banyak. Tapi tak ada pertarikan dia pada tak ada. Hati dia mayat balai, tak ada dapat menghadap. Bila Tuhan tarik aja, satu kali tarikan tu mengalahkan amalan jin dan manusia. Satu saat dia tarik sam. Sebab jalan zikir kadang-kadang dia kena sentapan tu. Menjerit dia menangis macam-macam pisin dia. Sebab apa? Jazbah berlaku. Kita tolong bukakan hati dia, terasa betul kehebatan Allah Ta'ala ni. Orang boleh tak rasa dah. Ya, malu kau orang boleh tak ada dalam kepala dia. Dia syauk dengan Allah Ta'ala. Ya, itu maknanya semua urusan rohani yang Allah berikan. Ya. Dia ada apa tu? Mahabbah. Dia ada apa? Syauk, rindu kuat dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kalau syak tak ada, dia habis tuan-tuan. Syak tenang. Kalau tak ada syak, dia akan muakharun. Ya. Orang yang ditarik syak dia kepada Ta'ala, tak ada dapat syak ibadat, dia tak ada rindu dengan Tuhan. Itu dia panggil muakharun. Dia akan tercorot ke belakang. Al-khali, ya, minasyak, ya, fatulul mahabbah. Orang yang sunyi batin dia daripada syauk, maka dia mahabbah dia kurang, luput. Ya, atau kenakan mahabbah yang kuat dengan Ta'ala, insya-Allah. Maka jalan dia apa? Kena banyak zikrullah. Zikir kena banyak. Itu mana jazbatun min jazabatil haqqi tuwazinu amalat tsaqalain.
Satu tarikan daripada Allah tu harga dia lebih banyak daripada jin dan manusia punya amal. Apa makna jazbah? Dan makna jazbah itu adalah syuhud akan Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala tarik hati dia, terus hati dia menghadap. Menghadap rohani itu dia panggil syuhud hati dengan Tuhan. Dan akan sifatnya dan dengan afal ikutlah. Kok mana Tuhan nak bagi dia syuhud tentang sifat Tuhan ke atau afal perbuatan Tuhan, dia nampaklah semua gerak minallah. Lepas sekira-kira apa fana ia daripada dirinya. Mana fana apa? Iaitulah ru'yatullahi bila khalqin. Batin hati dia menghadap tepat kepada Allah Ta'ala, tak perasan lagi dah, punya seronok, ya. Daripada segala perbuatan dan daripada sifatnya. Ini semua benda boleh kita nukir itu je lah. Nah, hakikat betul dia kena rasa. Ya, dia dapat zat tuan tempat dia rasa masya-Allah. Dan jazbah itu setengah daripada amal yang batin. Dan inilah makna perkataan Syekh Al-Waliul Kamil Al-Mukammil Sayyid Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani nafa'anallahu bih. Muhammad Saman dia dekat itu mau pakai dekat Samaniyah. Ya, itu saya Muhammad Saman. Dia mufti kerajaan Madinah, mufti bukan mufti Perlis. Perlis itu dibentang tarekat dan dia macam kerja bid'ah ya. Ini wali besar, ulama besar, mufti kerajaan Madinah. Saya Muhammad Saman Al-Madani. Allah. Dia kata apa tu? Nasratun minal arifi billah fil malakut ta'dilu indallahi ibadatah saqalain. Nazratun, satu tilikan mata hati daripada orang arif billah di dalam alam malakut, memandang akan kebesaran Tuhan dia. Ya. Ini kalau daripada alam kita, alam amal ini alam malakut. Mana alam memandang akan kekuasaan kebesaran Allah SWT. Iaitulah menyamai di sisi Allah ibadat jin dan segala manusia. Itu tentang satu ini, nazrah, satu tilikan dia. Tum terbuka harga masya-Allah. Sebab apa? Bahawa dulu taraf ni bila terbuka dia habislah. Pandangan pada makhluk tak ada dah. Ya, kosong dia dengan Tuhan punya lazat ni. Ya, macam kita jumpa raja besar lah, dah tak ada orang di dorang raja. Oh, punya sedap kan. Tak ada mengacau. Ni datang ramai berderu-deru. Nak cakap dengan raja pun tak boleh. Kan sibuk ya mesti pening balik. Ini bila dapat dia antara pam terbuka ya. Itu raja dunia yang dia sama dengan kita hakikat makhluk. Ini Malikul Muluk, raja segala raja. Bila bukakan Allah kelazatan menghadap dia masya-Allah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, rak'atan min arifin billahi afdal min alfi raka'atin min jahilin nabi. 2 rakaat daripada orang arif billah lebih afdal daripada 1000 rakaat orang yang jahil dengan Ta'ala. Ya. Jahil segi sufi apa? Orang yang lupa Tuhan. Walau kana aliman, walaupun dia alim, 4 mazhab alim, tapi dia lalai, jahil. Orang sufi itu. Orang sufi punya iktiraf alim ni apa? Orang sentiasa hati menghadap Allah Ta'ala. Itu orang alim. Dia lain. Kita ni alim, wah, kepik kitab besar-besar, mengajar kan, besar-besar. Itu alim zahir. Alim di sini dia kendaki apa? Arif billah. Yang tadi arif bi ahkamillah, itu ulama syariat. Arif dengan hukum hakam. Yang ni arif billah. Bukan ahkamillah saja, arif billah dengan Tuhan di sini. Itu punya hebat ditarikkan, tak tahulah. Kan? Sebab itulah hati dia sentiasa tak putus dia menghadap Allah SWT. Ya. Jadi orang yang tiada makrifat dengan Allah, kerana makrifat itu daripada amal yang batin. Atau mana arif, orang mengenal Tuhan dengan batin hati dia. Itu terlebih afdal daripada segala amal. Ya, amal orang lain bila tak di dalam tak jalan, kosong lah kan. Dia tahu pada raja bungkusan air birthday raja kan banyak, 1 trailer bungkusan. Tapi raja buka semua kosong. Mengamuk raja. Yang ni tak ada, dia hantar 1 bungkus, tapi dalam tu permata harga ratus ribu. Cik je bungkusan dia. Raja tengok suka raja. Wah, ini mahal ni barang kan, tahu kan. Maksudnya apa? Kita nakkan kualiti itu. Ya. Sebab arif bila dia kalau sembahyang diangkat di takbir dah kan. Diangkat di takbir mi'raj hati dia ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mi'raj tu sembahyang tu dipanggil tempat mi'raj ruhani para arif billah. Yang sebab dia seronok sembahyang, dia sembahyang terangkat habis. Seorang sahabat kan, dia kena panah tak boleh dicabut dalam sembahyang. Cabut kat luar sakit, dia kata nanti aku sembahyang. Dia sembahyang mencabut tak berasa. Kita kena enjin nyamuk terangkat.
Jatuh terangkat kaki. Ini panah orang cabut tak rasa. Bayangkan betapa hebatnya rangkaian rohani dia dengan Allah SWT. Juga dahsyat kan. Itu sahabat-sahabat Nabi punya standard tinggi. Kerana makrifat itu daripada amal yang batin, yang terlebih afdal daripada segala amal. Dan dinamakan ma'rifah itu orang oleh setengah ahli kaum ahli sufi yang dipanggil jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Waliman khafa maqam rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun dan takut makam kebesaran Tuhannya, dua syurga, di akhirat satu, di dunia. Itulah pembukaan makrifat yang sebenar, yang khassah. Dia mengenal Tuhan bukan lagi dengan dalil zahir, tapi bizauq, wujdan, syuhud, iyad. Semua benda dalam tu. Wujdan, mana kedapatan rohani dengan Tuhan. Syuhud, menghadap betul tepat rohani di ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hilang yang lain tu. Hilang mana tu? Hilang dalam. Luar dia macam biasa. Para aulia luar dia macam biasa. Kita bekerja, dia bekerja, kita makan, minum, berkahwin, sama ya. Yang beza di dalam dia. Dalam dia cakap dengan kita, hati dia sentiasa dengan Tuhan. Syekh Ma'ruf Al-Karhi dia mengajar, aku mengajar kamu, dia kata pada anak murid 40 tahun menyangka engkau aku beradab pada engkau, tak ada. Zahir aku je mengadap engkau. Rohani aku sentiasa dengan kekasihku. Ya, dengan Allah Ta'ala. Itu taraf dia orang. Ya, sebab nak kenal para awliya, payah. Kalau Tuhan tak buka, kita tak kenal. Dan dia orang ni pula suka tutup. Lagi orang nak tahu, lagi dia tutup. Lagi dia tutup. Ya. Satu orang wali besar, apabila sultan nak jumpa dia dah tetap tarikh kan semua. Dia arah anak murid dia beli makanan banyak-banyak. Ya. Sultan pun datang dihidangkan makan yang hebat-hebat sedap. Wah, bila makan dia makan macam orang lapar. Wah, Sultan tengok ni wali apa je. Macam pelahap makan wali. Dah wali hari tu. Bila dibalik apa kata wali tu? Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah yang telah memalingkan engkau dari aku. Nyebuk ya, para awliya dia tak minat orang kenal dia. Sebab bila kita nak orang kenal kita je, maka makrifat kita akan tergosak, terjejas. Hati kita dah pergi ke orang. Ya, dia cukup syauk dengan Tuhan dia. Dia tak minat orang kenal. Kecuali Tuhan bukakan orang kenal tu lainlah. Ada pun dia nak kita gigi, nak ambil gambar macam wali semua kan. Tangan ada cahaya macam-macam, masuk WhatsApp pun ada. Itu kan wali, itu buntut wali macam ya, wali-wali ni lagi suka tutup. Lagi suka tutup. Dia tak minat orang kenal dia. Ya, satu orang wali kan, bila orang semua dah kenal, masyhur dia kan, dia lari. Dia pindah. Bawa anak murid dia pindah satu qaryah atau kawasan. Masuk kawasan dia dan nak tutup, jadi orang tahu, dia suruh anak murid dia gari. Ikat tangan dia. Ikat tangan dia. Bawa. Jadi orang kata, wah, ni pencuri mana dah kena tangkap. Rupanya wali yang ikat tangan. Yang ramai tu nak murid dia. Lagi dia tutup. Sebenarnya lagi kita tutup, lagi sedap. Bila kita ibadat, tutup lagi sedap. Tuan-tuan pergi satu tempat yang seorang pun tak kenal kita kat masjid. Ya, kita pergi Kedah ke mana kan. Kita sembahyang baca Quran zikir sedap tak? Makna apa? Oh, satu orang tak ada. Tapi kalau kita duduk kampung, kita baca je, wah, orang pun tengok. Betul tegur, wah, rajin dia baca Quran. Habis dah terbagai. Dia sebut je tu hati kita berkocak dah. Tu satu cerita dalam apa, Hikam Abi Madian. Tadi dia besar ni, seorang tu rumah dia kan, dia bucu jalan kampung, ada jalan kecil tu. Kebetulan bilik dia betul dekat dalam orang lalu. Dia baca Quran, sedap. Tiba dia dengar orang batuk. Wah, kan? Habis. Lepas dia baca Quran, dia nak tidur tu, Allah Ta'ala tunjukkan dia. Allah Ta'ala tunjukkan dia ganjaran pahala tadi 10, satu urut 10 nampak. Tiba 140. Lepas tu dia tanya dengan dia orang tunjuk, ni kenapa kosong? Masa orang lalu dia. Masa orang lalu tu kosong. Apa? Hati kau dah mula ke sana. Oh, penuh-penuh tarik suara. Ada ni macam kan. Habis. Bila makhluk ada dalam hati kita, habis terbarai. Ya, hubungan tawajuh hati ke Tuhan terganggu. Ya. Itu sebab bila ibadat dia suruh lain kan. Dia suruh orang yang pun masing-masing buat diri masing-masing. Polo sikit kan. Dia lain. Banyak benda-benda dia panggil yang membantu untuk lebih menghadap hati ke hadrat Allah Ta'ala. Sebab nilai dia lagi tinggi. Habis. Atau 2 rakaat daripada arif billah, afdal daripada 1000 rakaat daripada orang yang bukan arif. Ya.
Itu orang yang tiada makrifat dengan Allah Ta'ala, dengan makrifat sebenar. Kerana makrifat itu adalah daripada amal yang batin, yang terlebih afdal daripada segala amal. Mana segala amal yang zahir. Dan dinamakan makrifat itu oleh setengah daripada ahli Sufi ialah jannatul ajilah, syurga yang disegerakan di dalam dunia. Seperti kata Syekh Ibn Ubad rahimahullah ta'ala di dalam syarah hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, kadasallahu sirrah. Ya. Wa qala ba'duhum fid dunya jannatun. Man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirah wala ila syai'in wala yastauhish qila wa ma hiya qal ma'rifatullah taala. Ini polon dan makrifat yang khasah saja. Sebelum kita tutup mata ni kau dapat, tak dapat puji kita. Ya. Apa yang ada dalam syurga tu? Apa yang tak ada dalam syurga? Yang tak ada dalam syurga apa? Kerisauan. Tak ada risau dalam syurga. Tenang setenang-tenang. Hebat sehebat-hebat. Puas hati. Yang nikmat syurga tak ada satu benda pun yang tidak memuaskan hati. Kalau ada boleh komen, tu bukan syurga nama dia. Yang paling nikmat. Kemudian nikmat sana diangkat. Makin hebat, makin hebat, makin hebat. Neraka pun itu juga. Paling dahsyat. Kalau boleh tantai, itu bukan neraka. Neraka paling azab, paling dahsyat. Kemudian dia bertambah. Lagi teruk, lagi dahsyat. Tu. Dunia tak, nikmat kita menurun. Kalau kita pun turun masuk yang lahat tu. Ya, tu beza sini dengan sana. Ya, jadi maknanya sebab tu dalam Quran sifatkan orang yang masuk dalam makrifat yang khassah ni. Ya, masuk dalam golongan iaitu arif billah, dapat jannatul ajilah ni apa dia? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebab para awliya hati dia tak ada khazan, tak ada juga tenang kan. Kocik dia tak ada duit, dia tenang. Kita kocik bonjol-bonjol pening lagi. Berapa tamak? Dah ada 100,000 nak 200,000, 300,000 nak 1 juta kan. Akhirnya apa? Sembah sampai pipi lagi liang lahat boleh terpanjat. Itu Quran cerita kan. Ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhayulhi itu makna apa? Melalaikan kamu. At-takasur. Oleh ada semangat nak banyak. Bila semangat nak banyak, confirm misi. Confirm Quran kata misi dia lalai. Sampai bila tu hatta zurtumul maqabir, sehingga dia tersembam dalam kubur. Hidung dia belaga liang lahat baru dia terperanjat. Minta Tuhan, ya Allah, balik ke dunia aku nak beramal, tak ada lagi dah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Kan? Ya Allah, berilah sikit masa lagi ya Allah, kami nak buat amal soleh, tak ada dah. Dan ayat lain Tuhan kata la ruddu la'adu ila man. Kalau pusing balik hantar ke dunia, dia ulang perangai dia balik. Satu makna ini. Ya. Jannatul mu'ajalah lah ma'rifatullah. Kata setengah mereka ahli sufi adalah dalam dunia itu syurga. Barang siapa masuk ke dalamnya, dan saya tidak ingin dia kepada syurga yang di akhirat tu. Ya, sebab syurga di akhirat nisbah selain daripada melihat Allah Ta'ala. Makan, minum, lazat sana. Yang ni dengan Tuhan tu terbuka hijab. Dan tiada ingin dia kepada sesuatu yang lain daripadanya. Dan tiada ia liar daripada dunia. Ya, maka dikata orang apa syurga dalam dunia itu? Menjawab dia akan dia makrifat akan Allah. Itulah dia. Ya. Bukan baiti jannati. Itu apa? Baiti rumahku syurga lawan rumah kau. Kan? Kita baca kul huwallah 10 kali dapat satu mahligai dalam syurga. Ya. Sekecil-kecil mahligai sana sebesar 10 kali ganda dunia. Macam mana nak fikir? Atau dia kata al-hayat ba'dal mamat mimma lam yudrakil aql. Kehidupan selepas mati ni akal tak ditangkap. Lemah akal dia tangkap. Kehebatan yang sangat dahsyat. Ya. Bayangkanlah 100 rahmat Tuhan letakkan 1% di atas dunia. Ya, 1% dia. Berbagilah daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kalau letak 2, surau masjid tak ada orang tidak. Dia bergambar siang malam tak. Bayangkan baki dia 99 ton letakkan di syurga. Memang Nabi dah tutup terus. A'datul ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala uzunun sami'an wala ala hadratil qalbil bashar. Aku sediakan bagi orang yang saleh yang taat perintah Tuhan benda yang tak pernah lihat, tak pernah dengar lagi, tak boleh dibayangkan. Kita bayangkan macam mana hebat, sana lebih hebat daripada itu. Itulah al-jannah, syurga. Walau macam mana hebat sekalipun, syurga dia lagi taraf dia adalah makhluk Allah Taala. Besar, paling besar ialah Tuhan dia sendiri. Wallahu taala. Sebab itu yang paling ke hati kita kepada yang lain. Adab terus hadrat dia maknanya, ya.
Una al-babus tsani fi riyadatin nafs wa mujahadatiha. Bab kedua ni menyatakan kaifiat menyucikan akan nafsu dan melawani akan dia. Sebab hakikat diri kita insan ni, bila dia lalai, tak ingat Tuhan, suruh masjid pun tak kenal, bergelumang dengan dosa, nama dia ialah nafsun. Ya. Bila dia mula sedar balik, bukan? Sekali buat baik dia berpusing-pusing, itu dia panggil qalbun. Bila dia tenang dia panggil rauhun. Nama beza-beza. Maka berbeza daripada nafsul lawamah, dia naik kepada amarah, kepada mulhamah, kepada mutmainnah. Ya, diri yang sama. Cuma nama tu dengan sebab pangkat dia. Dia masuk pegawai keselamatan. Mula-mula private, korporal, sarjan dan sebagainya. Itulah. Mana orang yang sama. Tapi nisbah kepada kedudukan tinggi rendah tu, nama dia berbeza. Jadi nafsu, tengok tu. Macam mana cara kita nak sucikan dia? Sebab dia ni merupakan satu benda yang dipanggil apa? Latifah, Rabbaniyah, Nuraniyah. Hakikat diri kita sebenar ni ialah benda latifah yang halus, yang dibangsakan kejadian Tuhan yang seni. Benda bangsa nur. Ya, rohani kita ni nur. Yang nampak ni ajsam, jasad. Boleh dilihat, didengar, disentuh, itu ajsam, jasad kasar. Ya. Yang tak nampak tu lebih hebat rohani. Kalau dia keluar dia kan habis tu. Berikan pun jauh, berikan kapan. Tempah batu insan kan. Bab kedua ni menyatakan kaifiat atau cara dia nak menyucikan nafsul ammarah. Ni nafsu paling teruk ni. Nafsu ammarah ni langsung tak. Kalau pergi rumah dia tanya kiblat pun tak tahu. Kiblat mana tuan? Kiblat tu apa dia? Dia tak tahu. Maknanya apa? Semayang pun tidak. Memang teruk. Nafsu. Dia nak didik ni, nak angkat biar dia pergi pada lawamah. Lawamah dia naik pada mulhamah, ya. Benda tu juga kita cuci bersih. Sebab batin hati kita ni, hakikat insan ni, ulama kata diibaratkan sebagai permata bilaurin. Kata nak Arab kan, permata bilaurin tu sebiji tu harga dia ratus ribu. Cukup mahal. Maknanya mutiara besar ada pada tiap-tiap insan. Ya. Mana kalau dicuci benda tu, datanglah harga dia balik. Tapi kalau permata yang begitu hebat, kita gaul dengan lumpur, dengan tanah liat, kita jempak tepi jalan orang dan ambil. Ya. Jadi nilai yang dia tak ada. Sebab apa? Kita dah tutup, kita kotorkan dia. Sekarang kita kikis balik dalam. Hakikat diri kita tu kita cuci betul-betul, insya-Allah. Naiklah harga dia tinggi di sisi Allah SWT. Boleh ke? Boleh, insya-Allah. Jangan kita terlintas hati. Dan hikam kata kalau aku ni boleh ke orang macam aku ni, seolah-olah dia melemahkan kuasa besar Allah Taala. Dia tak baca maknanya kisah ulama-ulama dulu tu, wali-wali besar. Ada yang perompak jadi wali kan? Kita belum merompak lagi. Bila tuan tarik, habis perompak lanon boleh jadi wali, bukan jadi orang saleh biasa. Peringkat makrifat tinggi tu jempakkan. Maknanya apa? Nak tunjukkan kuasa besar dia. Dia boleh tarik orang api rendah, melambung naik tinggi. Dia boleh jatuhkan orang tinggi, menepek jadi bawah. Bal'am orang tinggi asal dia, ulama besar, wali besar, boleh terbang. Tapi tuan jatuhkan dia ada sebab-sebab nafsu dia, pum, mati kapi tu. Na'udzubillah. Daripada wali dia boleh mati kapi tu. Na'udzubillah. Yang tak berubah tetap, itu para nabi dan rasul. Itu dari ismah tuan kawan. Sebab dia pembawa amanah agama Allah Ta'ala. Ada pun wali-wali dia naik tinggi, dia boleh jatuh lagi kan, jawab asal. Apatah lagi kita ni tak ada wali lagi, wali nikah hanya. Jadi maknanya apa? Kena sentiasa mohon pertolongan dari Allah. Itu yang paling penting sekali. Apa-apa semua kena rujuk kepada Allah Ta'ala balik. Tak ada siapa boleh urus melainkan hakikat dia sajalah. Yang ini menyucikan akan hati daripada segala sifat kejahatan dan daripada segala perangai yang kecelaan, dan memerangi akan nafsu ammarah, nafsu yang menyuruh ke arah kejahatan. Dia panggil ammarah. Dalam kepala dia semua benda tak elok. Hasad orang, dengki ke orang, kacau orang, tipu. Itu dalam kepala dia, tak ada benda baik. Itu nafsu ammarah lagi. Dan melawani, kita jihad lawan dia supaya hilang segala maksiat yang batin daripada hati, dan supaya berperangai dengan perangai yang baik. Kata Imam Al-Ghazali satu lagi, fa'lam anna lin nafsi radha'ila la budda min tanqiyatiha wa tasfiyatiha anha, fa bizalika tasilu ila sa'adatil abad wa jiwarillahi ta'ala wa qad arafta lima sabaq zikruha.
Maka ketahui alimu orang yang berkendak kemenangan dunia dan akhirat. Siapa tak nak kemenangan, semua nak menang. Apa makna kemenangan dunia akhirat? Dapat kumpul harta banyak, pangkat tinggi. Ya, bukan. Kemenangan di dunia maknanya dia berjaya lepas daripada tipu daya nafsu dan syaitan. Ya, sehingga dia dapat betul duduk dalam makam ubudiah kepada Ta'ala. Itu makna orang yang akan dapat kemenangan di dunia. Lazim daripada itu akhirat dia selamat. Ya. Bahawasanya bagi nafsu itu ammarah bisu, amat menyeru ke arah kejahatan. Dalilnya innan nafsa la ammaratun bisu. Berapa sifat kejahatan yang tak dapat tiada daripada membersihkan akan dia pada sifat kejahatan itu. Sifat kecerahan, kekotoran, mandi ke dia dengan air taubat. Ya, sabun disental dengan istighfar, insya-Allah dia bersih. Itu je. Tak nak bagi dua je anak dia senang. Tak payah beli mahal lah ya, tapi tak payah beli. Istighfar wa taubah. Sentiasa kena banyak taubat, sentiasa banyak istighfar. Ya, satu orang wali besar kan, dalam mengadu diminta ampun dengan Tuhan, ya Allah, dosaku lebih banyak daripada pasir yang melata di muka bumi. Siapa sebut tu? Seorang wali besar. Dia wali. Dia kata dosa dia lebih banyak daripada pasir. Kita pula tak wali. Rasa-rasa aku ni ada dosa. Jangan rasa-rasa tak ada dosa. Sebab apa? Tak ada nak bersungguh-sungguh menangis minta ampun ke Tuhan. Ya. Itu awal tu. At-taubah dipanggil awalul maqamat. Taubat ni dipanggil awal-awal makam. Dia dapat makam mahabbah ke makam apa makrifat, dia takkan dapat, melainkan dia kena tempuh ni dulu. Awal makam at-taubah. Misi taubat. Ya. Taubat kena rukun dia cukup lengkap semua dah. An-nadam, penyesal. Maka nyesal pula ada mukadimah. Oh, panjang Imam Ghazali cerita. Ya, kena buka mukadimah dia dulu. Apa dia mukadimah dia? Resiko dosa. Dengan sebab dosa kita jauh dengan Tuhan, dengan dosa dia kena laknat Allah Ta'ala, dengan dosa hati kita jadi hitam, dengan akhirnya kita dibungkus, dihumban dalam neraka. Kena ingat kepada sampai rasa takut, menangis dia, baru dia nak buka pintu taubat, baru nak rasa buka. Dia terbuka itu, tuan-tuan akan rasa nikmatnya, lazatnya, air mata mendilih menghadap Allah Ta'ala. Oh, sayu, sedap. Itu maknanya apa? Rahsia kita buka. Kena taubat betul-betul lah, kena hantar tadi. Kalau Rasulullah SAW dan 3 riwayat. Rasulullah istighfar 1 kali, satu riwayat 70, satu riwayat lebih 70. Rasul yang maksum istighfar kita. Ya. Maka dengan demikian engkau sampai kepada kemenangan di dalam akhirat selama-lamanya dan hampir kepada Allah Ta'ala, duduk dalam makamul unsi, makamul qurbi. Dan sungguhnya telah engkau ketahui dengan barang yang telah dulu sebut ni itu. Ya, ini akan dibincang satu persatu akan datanglah. Kemudian kata Syekh Waliul Rahmat Sayyidi Syekh Muhammad As-Saman rahimahullah ta'ala radhiyallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Subhanallah.